Halo semuanya, sebelum itu aku nggak tahu lagi untuk tugas kuliah aku yang kedua kalinya. Linknya ada di sini, description box dan di layar akhir video ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizza Muhammad. Ya, di kali ini kita bakal nge-action judulnya Rahasia Putrajaya, Pusat Pendidikan terbaik di dunia terowong rahasia. Wow, ada terowong rahasia guys. Dan video ini dari channelnya Detektif Matt Dispatch. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Detektif Matt Dispatch. Sebelum itu jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Putrajaya atau nama penuhnya Wilayah Persekutuan Putrajaya ialah pusat pentadbiran kerajaan Persekutuan Malaysia yang menggantikan Kuala Lumpur pada 1999 dan ibu negara pentadbiran Malaysia. Putrajaya adalah sebuah bandaraya pintar dalam taman terletak 25 km di selatan Kuala Lumpur. Putrajaya merupakan cetusan idea Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada tahun 2001, Putrajaya menjadi wilayah Persekutuan Malaysia yang ketiga selepas Kuala Lumpur dan Labuan. Dinamakan sebenar Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra. Bandar tersebut terletak dalam koridor raya multimedia selain Cyberjaya yang baru dibangunkan. Bagi pelancong asing yang melawat Putrajaya, ia seakan-akan Washington DC di Amerika Syarikat, Canberra di Australia dan Brasilia di Brazil. Putrajaya aka Perang Besar telah diasaskan pada tahun 1918 sebagai air hitam oleh British. Ia merupakan hadiah kepada kerajaan British kepada sekumpulan bekas anggota tentera British yang berjasa dan terselamat semasa Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1993, kerajaan menyenaraikan dua tapak yang boleh dijadikan wilayah baru, iaitu Perang Besar atau Janda Baik di Pahang. Selepas berfikir panjang, mereka akhirnya memilih Perang Besar disebabkan jalan raya baru dan sambungan lapangan terbang KLIA. Selain itu juga, tapak Perang Besar berada di bawah satu kawasan estet, menjadikan ia lebih mudah dan lebih murah. Dari sebuah kawasan ladang sawit dan getah, Perang Besar yang terletak di Sepang Selangor melonjak membangun dengan nama Putrajaya. Cantik banget ya benderanya itu di tengah-tengah bundaran gitu. Keperluan untuk bandar pentadbiran terancang di kayaknya ada Malaysia airnya, mulai enggak? timbul pada tahun 1970-an. Sewaktu Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein melihat ibu kota Kuala Lumpur mula sesak kerana pembangunan yang pesat. Pertumbuhan bandar ini semakin tidak menentu pada 80-an ketika Malaysia beralih dari Berarti ini ekonomi parkiran. berasaskan pertanian tempat dan bermain komoditi kayaknya. ke ekonomi pembuatan dan ekonomi berorientasi Tempat ekspor. santai-santai Walaupun nggak sih? pelaksanaan beberapa plan induk dan struktur, Kuala Lumpur masih bergelut dengan masalah penyediaan infrastruktur, utiliti, kemudahan perumahan dan pengangkutan yang lebih baik bagi penduduk yang semakin meningkat. Menjelang 1990-an, populasi penduduk Kuala Lumpur mencecah 1 juta orang. Pejabat-pejabat kerajaan Malaysia yang terletak di seluruh Kuala Lumpur ditambah dengan peningkatan kesesakan lalu lintas dan kesibukan pusat bandar. Putrajaya Holdings Sdn Bhd adalah pemaju utama pembangunan Putrajaya. Ditubuhkan pada 19 Oktober 1995. Pemegang saham PJH ialah Petroleum Nasional Berhad, Petronas, Khazanah Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Amanah Negara. PJH menyahut cabaran untuk membangunkan pusat pentadbiran negara itu 25 tahun lalu. Tugas pertamanya adalah menempatkan semula lebih 30 kementerian dan menyediakan perumahan untuk penjawat awam yang merupakan sesuatu yang strategik. Pengurus besar PJH Muhammad Zaini Muhammad Mokhtar berkata, menempatkan kementerian dan kaki tangan terlebih dahulu adalah penting untuk membangunkan Putrajaya dengan pesat. Kerja pembinaan bermula pada bulan Ogos 1995 dan telah diiktiraf sebagai projek real estate terbesar di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Projek ini dijangka selesai pada tahun 2010. Pekerja-pekerja kontrak telah bertungkus lumus untuk menyiapkan fasa pertama Putrajaya yang dijadualkan siap pada minggu pertama bulan Jun 1999. Proses pembinaan Putrajaya dilaksanakan oleh tenaga kerja rakyat Malaysia sendiri. Begitu juga dengan bahan-bahan yang digunakannya. Hanya 10% sahaja diimport dari luar negara. Dalam tempoh 15 tahun, bandaraya ini siap sepenuhnya. Pejabat Perdana Menteri merupakan bangunan pertama yang disiapkan dan mula beroperasi pada 10 Mei 1999. Diikuti dengan kementerian lain. Dan ketika itu barulah orang ramai mula melihat betapa bagusnya menetapkan Putrajaya dan lebih ramai mula berpindah ke Putrajaya.
Putrajaya seluas 4.931 Memang ya, hektar terang. ini Setiap dibangunkan sisi dengan selalu kos terang, 20.5 bilion ringgit, Terang mengandungi terus. pusat pentadbiran Mana kerajaan di Iya, Malaysia? persekutuan, mana kita reaction. perumahan, kemudahan komersial, Tapi kayak kemudahan jembatan ini sosial, kita belum dan pernah. kemudahan Belum keagamaan. kan? Makanya tadi kita Pada betul-betul Kayak tahun kaget. 2012, hampir semua kementerian kerajaan Malaysia telah berpindah ke Putrajaya. Kementerian yang tinggal di Kuala Lumpur ialah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kerja Raya. Dengan semua operasi pentadbiran kerajaan terletak di satu tempat, tentulah Atau perkhidmatan odong-odong. kepada orang Enggak, ramai adiknya akan dapat sepeda gitu. ditingkatkan. Kadang-kadang kan Pusat cuma beli belah Alamanda yang terletak Alamanda. berhampiran dengan kementerian-kementerian kerajaan di Presiden 1 turut dibuka untuk melayani orang-orang yang bekerja, bermain dan tinggal di Putrajaya. Pembinaan Pusat Konvensyen Bertaraf Dunia PICC telah menjadi satu lagi kejayaan Ini penting di tanamannya. Putrajaya. Di pusat Memang ini cantik berlangsungnya banget. pelbagai Memang acara peringkat tempatan dan kreasinya keren antarabangsa yang mana Malaysia menjadi tuan rumahnya. Turut terdapat kawasan perumahan berlandskap dan juga merupakan pusat bagi aktiviti komersial, kebudayaan, sukan, rekreasi serta teknologi maklumat. Bangunan batu yang menggabungkan seni bina tempatan dan moden mula memenuhi Putrajaya, namun pembangunannya tidak sekali-kali mengorbankan alam semula jadinya. Inilah keunikan Putrajaya sebagai bandaraya dalam taman. Mungkin ramai yang belum tahu di Putrajaya bukan sahaja ada satu tetapi dua istana, iaitu Istana Darul Ehsan dan Istana Melawati. Istana Melawati merupakan istana kedua Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selepas Istana Negara. Pembinaan istana ini bermula pada tahun Mantap 1999 dan disiapkan pada tahun 2002. Istana. Istana ini berkonsep tempat peranginan dan sebagai istana hinggap bagi yang di-Pertuan Agong. Istana Darul Ehsan pula merupakan salah satu kediaman di Raja Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Ianya dibina oleh Kerajaan Persekutuan untuk Sultan Selangor sebagai tanda terima kasih kerana memberikan mereka tanah itu. Istana ini terletak di Peringkat 8 Putrajaya. Pembinaan bermula apabila Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sultan Selangor ketika itu, menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-11 pada tahun 1999. Terang kayak Baginda gimana ya? mangkat pada Warnanya tahun cantik 2001 banget gitu. ketika istana itu masih belum siap sepenuhnya. Istana Darul Ehsan ini berhadapan dengan Jambatan Seri Wawasan. Jaringan lebuh raya yang menghubungkan Putrajaya juga tidak dinafikan amat baik. Dengan menaiki lebuh raya Maju Express, anda boleh menuju ke Bandar Kuala Lumpur dengan mengambil masa sekitar 30 minit sahaja. Terdapat juga jaringan lebuh raya yang menghubungkan Putrajaya dengan bandar-bandar lain seperti lebuh raya Damansara Puchong, lebuh raya Lembah Kelang Selatan dan lebuh raya Express Lingkaran Tengah. Dengan kemudahan lebuh raya ini, ia juga amat sesuai bagi mereka yang mahu tinggal di Putrajaya tetapi bekerja di Kuala Lumpur, Cyberjaya atau pelbagai lokasi lain. Harga median rumah untuk jenis apartmen di Putrajaya adalah bernilai RM240,000. Rumah jenis flat bernilai RM255,000 dan unit kondominium pula berharga RM555,000. Wow. Tidak ketinggalan wetland Putrajaya juga telah ditubuhkan sebagai sistem penapisan semula jadi untuk merawat bagus nih, air banyak yang pohonnya, Mas. tercemar dari kawasan Berarti hulu memang bagi terjaga tanaman gitu ya, Putrajaya yang menjadi pelestarian habitat dan hutannya. kebanyakan spesies hidupan akuatik termasuk ikan kelah yang memerlukan air bersih untuk hidup. Wetland Putrajaya ialah wetland buatan Malaysia yang pertama di Malaysia dan salah satu wetland air tawar terbesar yang dibina sepenuhnya di kawasan tropika. Projek seluas 197 hektar ini mengubah kedudukan tapak tanaman kelapa sawit kepada ekosistem wetland dengan bantuan teknologi moden dan kaedah pengurusan alam sekitar yang ketat dari segi reka bentuk dan pembinaan. Kemungkinan terowong ini dijadikan sebagai kubu pertahanan sekiranya berlaku peperangan. Terowong itu menghubungkan 3 tempat utama dan salah satu daripadanya adalah KLIA. 2 lagi tempat yang tidak didedahkan namanya. Ada juga pihak yang menyatakan sebenarnya tidak ada rahsia pun yang ingin disembunyikan terhadap terowong bawah tanah di Putrajaya itu. Hakikatnya, terowong itu adalah terowong monorail yang terbengkalai dan bukannya terowong rahsia seperti yang kita mungkin fikirkan. Mungkin projek ini tidak diteruskan kerana dianggap membazir kerana kos untuk menyiapkan satu memakan belanja RM1 bilion. Lagipun Putrajaya ketika itu masih belum sesak lagi dengan kenderaan. Namun, ketika mana Putrajaya semakin sesak dengan kenderaan, mungkin projek monorail bawah tanah ini akan bersambung semula sekaligus menjadi pelengkap kejayaan Bandar Hijau Putrajaya. Dan sehingga kini terowong misteri ini masih kekal misteri. Nantikan edisi khas tentang terowong rahsia ini. Oh, tadi setelah aku denger ya, itu sebenarnya bukan terowongan rahasia sih. Iya. Kayak nanti kalau misalnya itu tuh terbengkalai karena
jumlah kas ya, tidak Kos. kos tidak Mencukupi pada mencukupi saat saat itu. Dan lagian pun juga kendaraan pun masih bisa luasa gitu loh. Kalau misalnya padat, baru proyek itu dilanjutin gitu loh. Dan mubazir Iya, katanya. mubazir istilahnya, karena mungkin nanti tunggu 5 tahun lagi katanya kalau misalnya kendaraan padat baru itu dilanjutin proyeknya. Aku juga dapat beberapa informasi kalau misalnya di situ tuh Gimana? di negara Putrajaya. Putrajaya itu nggak ada disco dan penjualan arak kayak diskotik gitu, kayaknya nggak ada di situ semuanya gitu loh. Mantap banget ya. Iya, berarti memang tertib ya, kayak memang nggak ada dunia malam yang aneh-aneh gitu loh. Ya bagus sih sebenarnya seperti Iya. itu. Karena Takutnya menghancurkan generasi penerus kita. karena sebenarnya generasi muda itu yang paling penasaran sama Iya. dunia seperti itu. Karena sekali mereka mencoba, pasti mereka keterusan. Nggak ada Oke. istilahnya. Iya. Iya, Zah. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya reaction kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan Dan subscribe. subscribe.